Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Siti Nursolihah binti Taha. Hari ini, tokoh pilihan saya adalah tokoh falsafah Alfred Adler. Selamat datang diucapkan kepada Profesor Madya Rozaini Khairuddin serta Dr. Daniela Maria Muhammad Mokhtar dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Siapakah Alfred Adler? Ini adalah latar belakang beliau. Dilahirkan pada 7 Februari 1870 di Vienna, Austria. Merupakan anak kedua daripada 6 adik-beradik. Beliau mengidap penyakit kriket iaitu tulang rapuh. Hal ini menyebabkan beliau tidak dapat bermain dengan rakan-rakannya. Pada usia 3 tahun, beliau kematian adik lelaki. Pada usia 5 tahun pula, beliau diserang penyakit pneumonia. Merupakan graduan perubatan daripada Universiti Vienna, memperolehi ijazah perubatan pada tahun 1895. Kerjayanya bermula sebagai seorang ophthalmologist, kemudian beralih bidang kepada general practice. Merupakan pengasas kepada Adler's Individual Psychology. Merupakan juga presiden pertama Vienna Psychoanalytic Society. Namun begitu, beliau meninggal kerana serangan jantung pada tahun 1937. Sejarah hidup Adler, beliau dimanjakan oleh ibunya disebabkan oleh penyakit yang dialaminya. Pada usia 2 tahun, Adler mendapat seorang adik. Hubungan antara Adler dengan bapaknya sangat rapat. Hal ini menyebabkan beliau menolak hujah Freud tentang Oedipus Complex. Namun begitu, sifat cemburu dengan abang sulungnya kerana abang sulung seorang yang sihat dan aktif. Boleh melakukan pelbagai aktiviti fizikal dan bersukan. Perkara ini menimbulkan rasa inferiority terhadap diri Adler. Lama-kelamaan, Adler mula mencari jalan untuk mengatasi masalah beliau dan mula melibatkan diri dalam aktiviti sukan serta memenangi pingat. Hal ini menyebabkan beliau mencapai self-esteem dan social acceptance. Mengapa saya pilih Alfred Adler? Saya pilih beliau kerana beliau seorang tokoh yang mengkaji hubung kait kedudukan anak dalam sebuah keluarga, yang mana perkara ini mempengaruhi peribadi seseorang. Beliau menerapkan akan pentingnya kemahiran keibubapaan dalam sebuah keluarga. Seterusnya, beliau seorang tokoh yang hebat dalam bidang psikologi individu. Sumbangan utama dalam bidang psikologi. Kedudukan kelahiran ataupun birth order merupakan sumbangan utama Adler, yang mana kelahiran dianggap memberi kesan sosial kepada kanak-kanak, iaitu kesan gaya hidup. Kedudukan kelahiran boleh dikatakan asas kepada tingkah laku kanak-kanak. Kedudukan kelahiran yang diutarakan oleh Adler adalah anak pertama, anak kedua, anak bongsu dan anak tunggal. Teori Adler. Beliau menekankan kepentingan peer group dan childhood relationship with siblings and with other children outside the family. Menerbitkan buku bertajuk The Neurotic Constitution, Outline of Comparative Individualism, Psychology and Psychotherapy, 1912. Adler's Individual Psychology menumpukan analisis psikologi manusia dari aspek secara seluruhnya. Merangkumi kepercayaan bahawa seorang individu itu adalah kreatif dan bersifat bertanggungjawab. Individu sentiasa berusaha bergerak ke arah satu matlamat dalam lingkungan hidupnya. Apakah berkaitan teori Alfred Adler tersebut dalam masyarakat masa kini? Setiap individu mempunyai perwatakan dan perangai serta tabiat yang spesifik yang berbeza dengan orang lain. Hal ini digelar gaya hidup. Seperti yang dapat kita lihat pada masa kini, kasih sayang daripada ibu bapa melahirkan gaya hidup kanak-kanak yang positif, manakala kanak-kanak yang terabai cenderung untuk memiliki personaliti yang negatif. Adler's kompleks terbahagi kepada dua, inferiority dan superiority. Inferiority di mana ciri-ciri kanak-kanak tersebut poor opinion of themselves, feel helpless, unable to cope with the demand of life. Manakala superiority, kanak-kanak tersebut cenderung untuk berlagak, angkuh, sombong, self-centeredness serta merendah-rendahkan orang lain. Kesimpulannya, kedudukan kelahiran serta interaksi sosial semasa zaman kanak-kanak akan menghasilkan gaya hidup kanak-kanak. Menurut Adler, sifat
sikap individu terhadap masyarakat, kerja dan kasih sayang boleh merakumi di bawah topik gaya kehidupan, perkembangan unik dan tekal seorang individu kepada matlamat dan idaman yang diciptakannya sejak dari kecil lagi. Sekian, terima kasih.